Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini seperti yang rancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita menambahkan maklumat, mengukuhkan lagi pengetahuan kita tentang tujuan 114 surah dalam Quran melalui pendekatan sinopsis 30 juzuk. Kita juga akan dapat mengukuhkan maklumat tentang segmen ayat bagi setiap surah. Malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada bahagian yang pertama, juzuk yang ke-22. Ya, juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22 ini, kalau kita melihat surah-surah yang berada pada juzuk ini, ada 4 surah. Ya. 4 surah tersebut adalah sebahagian daripadanya adalah diambil daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini ia bermula pada muka surat 422. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh terus membuka muka surat nombor 422 sehinggalah muka surat 427 bagi ayat yang bermula pada nombor 31. Kemudian keseluruhan surah Saba 54 ayat berada pada juzuk ini, yang mana surah Saba ini adalah surah yang, kalau kita lihat susunan surah, merupakan surah yang ke-34. Surah Saba adalah surah berkenaan dengan kaum Saba, yang mana ayat-ayat ini, juzuk ini, kita boleh lihat pada muka surat 428 sehingga muka surat 434. Manakala surah yang berikutnya adalah surah Fatir, surah yang ke-35 di dalam Al-Quran yang mengandungi 45 ayat, dan juga surah yang terakhir adalah sedikit daripada surah Yasin, yang kita tahu surah Yasin mengandungi 83 ayat. 27 ayat daripada 83 ayat ia berada pada juzuk yang ke-22. Okay, inilah 4 surah. Ada yang hanya 2 surah saja keseluruhan ayat berada pada juzuk ini. Sebahagiannya Al-Ahzab dan juga sebahagian besarnya, sebahagian kecilnya daripada surah Yasin. Okey. Bahagian pertama pada malam ini kita akan beri tumpuan kepada 2 surah saja, iaitu surah Al-Ahzab dan juga surah Saba. Bahagian yang kedua, insya-Allah kita akan buat pengisian ini pada waktu pagi. Maksudnya esok Sabtu kita akan jam 10.30 kita akan sambung untuk bahagian yang kedua, juzuk yang ke-22, bahagian yang kedua surah Fatir dengan sebahagian kecil dalam surah Yasin. Okay, jadi saya ingatkan tuan-tuan, jadi kalau ada urusan, tuan-tuan boleh lihat balik kepada rakaman. Jadi kita akan buat setiap kelas pagi Sabtu dan pagi Ahad, dan kita akan ambil juga Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin pun kita akan menyambung pembelajaran kita tentang sinopsis 30 juzuk ini. Okay, jadi kita teruskan dengan surah Al-Ahzab. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, ingin saya ingatkan terlebih dahulu bahawasanya untuk memahami surah-surah yang kita akan pelajari ini terlebih dahulu, dan sepatutnya kita melihat apakah kita panggil apa, masa penurunan surah-surah ini,
iaitu kategori surah. Jadi surah Al-Ahzab yang kita akan bincang mula-mula malam ini adalah surah Madaniyah. Okay, seperti yang telah kita sebutkan pada hari yang sebelumnya. Mana Al-Ahzab ni surah yang turun setelah Nabi SAW berhijrah, setelah Nabi berada di Madinatul Munawwarah. Dan kita dah sebut pada juzuk yang ke-21, Al-Ahzab ini adalah nama satu peperangan yang Nabi berhadapan dengan beberapa musuh yang terdiri daripada pelbagai sekutu. Itu yang dinamakan sebagai azab. Dan surah Al-Ahzab ini juga ada kaitan dengan peperangan dengan orang Yahudi, iaitu peperangan Bani Quraizah. Dan Al-Ahzab ini surah yang mengandungi banyak hukum hakam seperti yang kita telah jelaskan pada juzuk yang ke-21, dan malam ni kita akan lengkapkan apakah lagi hukum hakam, peraturan, undang-undang yang telah Allah tetapkan kepada Nabi SAW, kepada ahli keluarga Nabi SAW, iaitu isteri-isteri baginda SAW dan juga orang Islam secara umum. Kalau kita lihat surah Saba, surah Fatir, surah Yasin, ketiga-tiga surah ini semuanya adalah Makkiyah, Makkiyah, Makkiyah. Okay, tuan-tuan kena kembali mengingati jika surah tersebut adalah Makkiyah, membawa pengertian bahawa surah tersebut menekankan tentang akidah, membetulkan mana-mana kepercayaan yang salah tentang kesyirikan, maka surah-surah ini turun untuk membetulkan. Kalau ada mana-mana yang mengingkari Rasul yang Allah hantar kepada mereka, maka ayat Quran akan memberikan sokongan, akan mengukuhkan. Dan mana-mana sesiapa yang tak percaya kepada hari kebangkitan, maka Al-Quran akan memberikan kritikan dan Al-Quran akan memberikan bantahan. Itulah pengenalan ringkas bagi surah Makkiyah. Jadi kita tengok terlebih dahulu surah Al-Ahzab. Okay. Surah Al-Ahzab ini, jika kita melihat segmen ayat yang bermula ayat yang ke-31, kita terus pergi kepada bahagian yang kedua. Kenapa kita terus masuk bahagian yang kedua? Mana bahagian pertama dan mana bahagian pembukaan? Bahagian pembukaan dengan bahagian nombor 1 kita telah sebutkan pada juzuk yang ke-21 bahagian yang kedua. Jadi kita terus ambil ayat surah Al-Ahzab ni bahagian yang kedua, kita mulakan dengan ayat yang ke-28. Okay, walaupun juzuk yang ke-22 ni bermula ayat 31, tetapi kumpulan ayat bermula 28 ini dia bersesuaian dengan ayat 29, 28, 31 sampai nombor 59. Okey. Ayat bahagian yang kedua ni tuan-tuan, dia banyak mengandungi hukum hakam. Hukum hakam itu berkenaan dengan apa? Jadi kalau kita baca pada ayat yang ke-28 sampai 34, ini sangat berkaitan dengan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan teguran kepada isteri Nabi. Allah memberikan peringatan kepada isteri Nabi. Mereka nak pilih Rasul ke ataupun mereka nak memilih dunia ke? Mereka nak memilih Rasul. Mereka nak memilih akhirat. Itu ada pada ayat nombor 28, 29, dan dalam kumpulan ayat ini juga Allah telah menerangkan hukum hakam yang khusus. Keistimewaan keluarga baginda. Keluarga baginda dekat sini adalah merujuk kepada para
isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Okay, ibu bagi orang-orang yang beriman. So mereka-mereka ini ada hukum-hukum yang khusus. Lepas tu kalau kita tengok dekat nota ni, kalau ditulis ada dan ni bermaksud ada topik yang lain. Jadi topik yang pertama, okey, dia sasaran ayat tu memang dia berkaitan dengan isteri Nabi lah. Okay. Tetapi jika dipecahkan topik apa sedang dibincangkan tentang isteri Nabi ni, yang pertama tentang teguran Allah kepada isteri para Nabi. Okay. Mereka nak memilih Nabi ke, nak pilih dunia ke, nak pilih piasan dunia ke. Okay. Lepas tu, yang kedua tentang keistimewaan keluarga Nabi ini. Para isteri dia ada satu hukum yang berbeza dengan perempuan-perempuan lain. Jadi, kalau kita lihat bermula pada ayat nombor 30 sampai ayat nombor 34, Allah menyebutkan bahawa isteri Nabi ni, dia kalau dia beriman, pahalanya digandakan. 2 kali ganda. Tapi kalau mereka tak taat, dosa mereka akan digandakan 2 kali ganda. Berbeza dengan orang yang bukan isteri Nabi. Isteri Nabi ni dia tak sama macam perempuan-perempuan yang lain. Dari sudut hukum, mereka ini ada perbezaan kerana mereka ini adalah bersama dengan orang yang paling mulia. Maka mereka ada hukum yang khusus yang Allah beri kepada isteri pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey. Lepas tu, walaupun Allah kata isteri pada Nabi ni ada perbezaan khas dengan perempuan-perempuan yang lain, tetapi dari sudut pahala, dari sudut ganjaran, tetap Allah menyatakan, ayat sebenarnya ada satu ayat sahaja yang pesaman wanita. Pesaman wanita dekat sini maksudnya adalah Allah Ta'ala nak jelaskan orang perempuan ni, walaupun ayat selalu sebut tentang lelaki kan, tetapi ganjaran, balasan di sisi Allah ni sebenarnya sama saja. Laki beriman, perempuan beriman, lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, lelaki yang taat. Sebab tu kita akan jumpa dekat ayat nombor 75 tu, ayatnya berbentuk menyebut tentang pasangan-pasangan tu. Innal muslimin wal muslimat, macam tu, wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat. Jadi kalau tuan-tuan nak melihat ayat itu secara lengkap, seperti biasa kena buat apa? Tuan-tuan kena merujuk kepada ayat tersebut. Maka kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, bukalah muka surat 422. Allah tak bezakan. Kalau lelaki itu dia berpuasa, perempuan itu berpuasa, bagi Allah tetap bagi ganjaran yang sama. Mereka dapat keampunan, orang lelaki dapat keampunan, orang perempuan pun dapat maghfirah, keampunan. Orang lelaki dapat pahala yang agung, orang perempuan pun dapat pahala yang agung. Itu pada ayat nombor 35. Kemudian bahagian yang kedua ni, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan dalam kumpulan ayat ini adalah cerita Zaid, yang kita tahu ia merupakan anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kisah Zaid dengan Zainab. Cerita tentang Zaid dengan Zainab. So, dalam cerita karakter Zaid dan Zainab ni, kita kan tahu bahawa akhirnya Zainab kan dia bercerai dengan Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi.
Dan anak angkat Nabi ni dikawinkan dengan Zainab. Dan akhirnya Zainab diceraikan oleh Zaid. Kemudian Zainab itu berkahwinlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi proses Zaid berkahwin dengan Zainab, proses Zainab diceraikan oleh Zaid, kemudian dikahwinkan dengan Rasulullah, semuanya berlaku dalam keadaan mereka berlapang dada. Mereka tak ada nak kata belakang, mereka tak ada nak fikir bukan-bukan. Jadi dekat kisah Zaid dan Zainab ni, dia membawa contoh manusia-manusia yang mereka menyerahkan keputusan, menyerahkan apa nak buat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perintah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tuan masih ingat lagi waktu kita bincang surah Al-Ahzab ni, tujuan dia apa? Masih ingat kan? Surah Al-Ahzab ni surah yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dan surah ini dia banyak merujuk kepada apa? Taat Rasul. Percaya pada Rasul, taat kepada Rasul. Seperti mana pernah berlaku kes Zaid dengan Zainab radhiyallahu anhu dan Zainab radhiyallahu anha. Okey. Habis untuk ayat sampai ke 40, tapi ada lagi beberapa maklumat lain. Jadi kita tengok kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat 41 sampai 44. 41 sampai 44 ni Allah menyebutkan tentang pengagungan kepada Allah dan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian dalam masa yang sama, selepas ayat 44, Allah kembali menceritakan tentang bagaimanakah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkatnya, kemuliaannya, ketinggiannya. Bagaimana kedudukan Nabi ini kepada semua manusia. Apa tugas Nabi ni kepada semua manusia? Okay, kita boleh lihat pada ayat nombor 45 sampai ayat nombor 48. Kemudian ada lagi hukum hakam yang lain. Kalau kita belajar kisah Zaid dengan Zainab tadi, ada kaitan dengan hukum tentang anak angkat. Kat sini pula ayat 49 sampai 59, hukum hakam perkahwinan. Hukum hakam perkahwinan ni maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa hukum hakam perkahwinan yang ada pada ayat 49 sampai 59 ni, tuan-tuan kenalah baca ayat itu secara keseluruhan. Tetapi intisari dia adalah tentang apa? Ada kaitan dengan munakahat, tentang perkahwinan. Okey, apa dia? Kalau kita rujuk muka surat nombor 424, ayat nombor 49, kita akan jumpa tentang macam mana hukum menceraikan isteri yang belum lagi sempat disetubuhi. Sebelum dicampuri itu, macam mana nak buat dia. Lepas tu pula, kita akan jumpa macam mana Allah menerangkan siapa wanita-wanita yang halal dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena cari jumpa pada ayat nombor 50. Lepas tu bukan sekadar Allah menerangkan hukum hakam perkahwinan, tetapi dalam kumpulan ayat itu juga Allah menerangkan tentang, Allah telah menetapkan beberapa peraturan, adab-adab sebagai kehidupan. Kalau hidup dengan Nabi ni, apa adab-adab yang perlu mereka lakukan? Apa antaranya? Kalau nak masuk
rumah isteri Nabi. Contoh, nak kena buat apa? Kalau masuk rumah Nabi, nak kena buat apa? Macam mana nak bercakap dengan isteri para Nabi ni? Kena letak hijab. Lepas tu tak boleh kahwin dengan mana-mana isteri Nabi selepas Nabi wafat, contohnya. Lepas tu diterangkanlah. Peraturan hidup tu maknanya peraturan macam mana nak berkomunikasi, nak berinteraksi, nak masuk rumah Nabi bagaimana, nak bercakap dengan isteri pada Nabi bagaimana. Jadi kalau kita amati kan, daripada segmen-segmen ayat ni, banyak cerita tentang Nabi juga. Tentang Nabi, tentang para isteri Nabi. Dan ia juga cerita tentang bagaimana orang di sekeliling, bagaimana manusia dia berhadapan dengan Nabi dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah selesai untuk 49 hingga 59, maknanya selesailah bahagian yang kedua. Okey, ada lagi beberapa baki ayat. Sebab ayatnya sampai 73. Maka ayat yang berikutnya kita letakkan ia di bawah kumpulan ayat sebagai penutup kepada surah Al-Ahzab. Kenapa terus nak masuk penutup? Banyak ayat tu, betul tak? Kalau kita tahu penutup ni, sebelum ni kita jumpa kan, kadang-kadang 2 ayat jadi penutup, kan? Kadang-kadang 3 ayat, kadang 4 ayat. Tapi kalau tengok Al-Ahzab ni, banyaknya ayatnya, ayat 60 sampai 73 tu. Kenapa ayatnya banyak boleh jadikan sebagai penutup? Cara dia macam ni. Ingat tak saya ada sebut sebelum ni? Cara dia, pertama, ingat kita kata, kita mesti letakkan kumpulan ayat itu ikut temanya. Dibincang tentang apa. Lepas tu kalau kita tengok ayat 28 sampai 59, dia tema tentang Nabi, isteri Nabi, peraturan-peraturan. Tetapi apabila masuk ayat 60 ni, dia dah tak cerita dah tentang isteri Nabi, dah tak ada dah. Tapi dia nak masuk cerita tentang apa? Dia dah masuk cerita tentang 3 jenis manusia secara umum. 3 jenis manusia ini secara umum itulah dia bermula ayat 60. Sebab itu kita letak ayat sampai 59 je untuk kumpulan ayat tadi itu kan, untuk bahagian yang kedua tadi. Sebab naik ayat 50, dia dah pergi kepada topik lain. Sebab itu topik ini kita jadikan dia sebagai penutup. Kenapa? Kerana bermula ayat 60 tu, dia cerita sama tentang kumpulan ni macam mana, apa balasan dia, apa sifat dia. Allah sambung cerita dia. Nak tahu siapa mereka ni? Mula-mula Allah cerita tentang orang munafik. Orang munafik. Lepas tu Allah sambung cerita tentang orang kafir. Lepas tu Allah sambung ayat dia, cerita tentang orang yang beriman. Jadi ceritanya macam dekatlah. Munafik, kafir, orang beriman. Sebab tu kita letak dia dalam satu kumpulan ayat. Dan kumpulan ayat ni kita letakkan dia pada penutupan. Saya harap tuan-tuan jelas. Apabila tuan-tuan ikut dalam pengisian ni, mungkin tuan-tuan akan tengok. Kadang ayat dia penutup 2 ayat, kadang 3 ayat. Jadi tuan-tuan jangan pening-pening, jangan terkeliru. Sebab cara nak buat segmen ayat ni adalah dengan kita lihatlah temanya apa yang berkaitan. So, moga-moga sambil tuan-tuan mendengar, tuan-tuan faham, tuan-tuan juga dapat mempelajari bagaimana cara nak buat segmentasi bagi ayat-ayat tersebut. Tapi nak kena bacalah satu ayat tu, lepas tu nak kena diasingkan. Okey, tapi kita dah senang sebenarnya sebab
di pasaran ni, sekarang ni dah ada, kadang ada banyak buku pasal sinopsis. Ada banyak. Tapi pelbagai cara pembentangan dia tu. Tapi kalau macam bagi saya sebagai tenaga pengajar, sebagai penyampai dengan ilmu yang sedikit ada ni, kita cuba buat komponen ayat itu mengikut temanya. Dan kalau tuan ikut pengisian ini, tuan selalu jumpa kan, ada pembuka, ada penutup. Lepas tu, lepas pembuka dengan penutup tu nak letak apa? Macam kita tuan ikuti dalam pengisian ini dan pengisian sebelum ini, kita boleh letakkan dengan bahagian 1, bahagian 2, ataupun kita tak nak letak nama bahagian pun tak apa. Boleh letak tentang kandungan 1, kandungan 2. Dan biasakan dengan konsep pembuka, penutup. Pembuka, penutup. Okay, moga-moga tuan-tuan jelas tentang bagaimana kita meletakkan ayat 60, 63 ni dalam satu kumpulan yang kita letakkan dia di bawah tajuk penutup surah. Baik, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut kat mana ayat pasal orang munafik ni, saya dah sebut dah tadi awal-awal ayat bermula ayat nombor 60 sampai ayat nombor 62. Tak banyak pun, 60, 61 dan 62. Okey, kemudian Allah cerita tentang orang kafir, tentang al-kafirun. Tapi pasal orang kafir dekat sini, ada juga Allah menyebut tentang balasan apa yang akan diberikan kepada orang-orang kafir ini. Apa yang Allah beri ancaman kepada mereka. Ini kita kena tengok ayat nombor 63 sampai 68. Okay, saya ulang kembali. Orang munafik ayat 60 sampai 62. Okay, ini topik 1. Okay, ingat ni jenis-jenis manusia ni. Saya pakai pen merah sekejap ya. Okay, pertama orang munafik. Ayat 60 sampai 62. Lepas tu siapa lagi? Orang kafir, musyrikin. Okay, orang munafik. Ayat 63 sampai 68. Lepas tu tentang siapa? Tentang orang beriman. Ini orang beriman, kita kena tengok ayat nombor 69 sampai 71. Okey. Lepas tu, baru kita akan jumpa ayat yang paling last sekali. Kita akan menemukan kita akan jumpa digabungkan ketiga-tiga maklumat tentang orang munafik, orang kafir dan orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Bismillah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai sebersedikit ringkas, nak ulang kaji, ingat balik juzuk yang ke-22 ini pada surah Al-Ahzab. Okey. Jadi kita tetap ingat kembali, surah Al-Ahzab ni surah yang turun selepas Nabi hijrah. So kalau Nabi dah hijrah ni, Nabi jumpa macam-macam jenis orang. Kalau sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi berhijrah dekat Makkah, peringkat Makkiyah, Nabi jumpa satu kumpulan je. Siapa dia? Orang musyrik, orang kafir musyrikin. Dekat Mekah tak ada orang Yahudi. Masa dekat Mekah tak ada lagi orang munafik. Tetapi apabila Nabi dah berada di Madinah, Nabi dah membangunkan negara Madinah, Nabi menjadi pemimpin, maka Nabi berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Antaranya orang Islam, tetapi sebenarnya mereka ini munafik. Dan di Madinah itulah Nabi berciran. Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang kita dah sebut dekat juzuk yang ke-21 tentang Bani Quraidah. Okay. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah,
kita lihat satu maklumat untuk menguatkan kembali tentang Al-Ahzab ini. Tadi kita jumpa banyak tentang apa? Tentang Nabi, tentang isteri Nabi, tentang hukum hakam masuk rumah Nabi dan sebagainya. Kita tengok surah Al-Ahzab ni, tuan-tuan, adalah surah yang paling banyak di dalam Al-Quran yang disebutkan perkataan apa? An-Nabiyyu, iaitu kalimah Nabi. Kalau tuan-tuan tengok, kita bukalah surah Fatihah ke Baqarah ke Ali Imran. Bukalah surah 113 surah yang ada dalam Quran tu selain Al-Ahzab. Surah yang paling banyak diulang Nabi, 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 Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi. Allah panggil pangkat. Allah tak panggil nama Muhammad. Allah panggil pangkat Nabi. 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 Allah panggil pangkat kenabian tu. Jadi surah ini sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasaran ayat dia kan pasal Nabi. Okay, nak tahu tentang Nabi ni, dekat mana diulang An-Nabi? An-Nabi ada 15 kali. Jadi tuan-tuan, kalau ada mushaf, kalau ada Quran, cuba cari. Kat mana ada perkataan Nabi? Ayat 1. Ayat pertama lagi. Tetapi ada jumpa dan Allah panggil Nabi dengan panggilan Ya ayyuhan Nabi. Allah panggil, wahai Nabi. Mulianya Nabi Muhammad ni, Allah tak pernah panggil dalam bentuk seruan Ya Muhammad. Tak. Allah panggil semua Ya Rasul, Ya Nabi. Ayat yang ke-6 kita jumpa An-Nabiyyu. Ayat yang ke-13 kita akan jumpa An-Nabiyya. Ayat nombor 28 kita akan jumpa Allah sebut Ya ayyuhan nabiyyu. Ayat 30 kita akan jumpa Allah kata Ya nisa'an nabiyyi. Ayat 32 Allah kata Ya nisa'an nabiyyi. Ayat nombor 38 Allah kata apa? Alan nabiyyi. Sampailah ayat nombor 59. Okey, nanti malam ni cari kat mana An-Nabi. Ada Quran tu, ada pensel, gariskan atau bulatkan. Boleh juga guna highlight, nampak. Jadi apabila kita baca Quran, kita nampak ada garis di bawah, kita buat sendiri garis. Macam ni lah. Tuan-tuan tahu kan dalam Quran kan macam mana kita nak tahu ayat tu kena sujud tilawah, sujud sejadah. Macam mana kita tahu? Sebab dekat ayat tu ada gambar macam kubah kan. Kubah yang mihrab kan. Kubah ke mihrab? Macam itulah kan gambar macam masjid tu kan. Kenapa letak tanda? Lepas tu ada tanda. Mengingatkan kita, oh ayat ni kena sujud sajadah. Apa kata kita guna metod yang sama, kita gariskan supaya apabila kita baca surah ni, kita nak ingat azab ni pasal apa ya, azab ni pasal apa. Tapi apabila tuan-tuan garis-garis Nabi di bawah ayat tu, tuan-tuan bulatkan, nanti tuan-tuan baca, oh tentang Nabi SAW rupa-rupanya. Macam mana tuan-tuan boleh ingat? Sebab tuan-tuan ada satu tanda yang tuan-tuan buat dekat ayat tu. Kalau macam saya suka bulatkan. So, awalnya saya baca Al-Quran, saya baca pada ayat, apa pula yang bulat-bulat ni? Oh, An-Nabi. Baca bulat ni, An-Nabi. Sampai ayat nombor 59. Jadi senang nak ingat. Oh, surah Al-Ahzab ni surah pasal Nabi ya. Okey, tapi kenapa dengan Al-Ahzab tu? Al-Ahzab tu kan maksudnya tentera yang bersekutu. Tentera bersekutu yang mana pula ni? Kita pun ingat tengok balik nota ke, tahu tak? Rupa-rupanya, oh ada kaitan dengan perang. Nak lawan dengan musuh yang ramai ni. Kenapa kaitan dengan Nabi ni?
Sebab apa? Sebab sesiapa yang dengar nasihat Nabi, ikut kata Nabi, taat apa yang Nabi katakan seperti nak pergi perang dan sebagainya, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Jadi kita pun ingat Al-Ahzab, An-Nabi. Kita masih ingat kita kata apa dekat tujuan surah Al-Ahzab? Kena ulang balik yang semalam kita belajar. Apa dia? Surah Al-Ahzab, surah yang Allah bimbing manusia supaya bagi ketaatan, percaya sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Masa senang ke, masa susah ke, masa sebelum perang ke, dalam perang ke, kena percaya taat kepada Nabi. Moga-moga dengan tuan-tuan tanda tadi tu tetap mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Ahzab. Baik. Kita lanjutkan dengan surah Saba. Okay. Surah Saba seperti yang kita telah maklumkan sebentar tadi, ada 54 ayat. Okey. Apa tu Sabak? Sabak maknanya ada satu kaum, mereka pernah duduk di Sabak, mereka dipanggil kaum Sabak. Okey. Kaum Sabak tu kenapa? Kenapa dengan kaum Sabak ni? Kita pernah dengar Ratu Sabak kan? Ni kaum Sabak. Sabak tu mana? Di Yaman lah. Okey. So, macam mana nak faham Sabak ni? Kenapa tiba-tiba baca nama surah je? Sebelum, kan dalam Quran tuan-tuan, sebelum jumpa Bismillahirrahmanirrahim, tu takkan jumpa apa dulu? Nama surah kan? Surah Sabak, barulah Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah dulu. Jadi, kita pun take note. Surah Sabak, kaum Sabak. Kenapa dengan kaum Sabak ni? Maka kita kena carilah mana ayat pasal kaum Sabak ni. Tapi untuk kita faham keseluruhan surah Sabak ni, mari kita kena masuklah kepada pendekatan sinopsis. Memang kena masuk kepada pendekatan segmen-segmen ayat. Tapi sempat ke nak baca ayat pertama terjemahan, ayat pertama terjemahan, ayat pertama terjemahan? Mungkin dah tak sempat sangat dah. Maka kita gunalah kaedah melihat topik-topik pada kumpulan-kumpulan ayat. Itulah tujuan kita buat hampir setiap malam ulang kaji sinopsis ni. Okey, surah Sabak ni kita bahagikan yang pertama, 2 ayat yang pertama adalah tentang puji-pujian oleh Allah terhadap dirinya sendiri. Lepas tu kalau kita baca surah Sabak, mula depannya Alhamdulillah. Allah sebut. Saya ada buat contoh ayat dekat dalam nota tu. Allah puji. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maksudnya apa? Allah memuji. Kan? Tapi dekat pujian tu kena tengok lepas ayat Alhamdu tu. Allah kata apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan sekadar di langit dan bumi je. Sampailah ke hari akhirat. Maknanya masuk saja surah Sabah, Allah bawa kita kepada ingat Allah Ta'ala ni layak dipuji. Kenapa? Kerana dia memiliki semua benda di langit dan benda di bumi. Semua dia punya. Termasuklah dunia, darat, lautan. Semua Allah punya. Jadi masa surah Sabak ni, Allah bawa kita kepada apa? Ingat, semua benda ni Allah yang punya. Maka Allah layak dipuji. Kalau Allah memuji dirinya sendiri, sebenarnya Allah nak suruh kita apa? Puji Allah, syukur kepada Allah. Sebab kita tahu kalimah
Puji-pujian, makna salah satu darinya adalah tentang kalimah syukur. Apa kaitan syukur, puji-pujian dengan kaum Sabah tu? Okay, kita kena baca lagi. Okey. Apabila kita masuk pada bahagian yang pertama, ayat 3 sampai ayat nombor 9. Okay. Ayat 3 sampai nombor 9 ni tuan-tuan akan menemukan Allah Ta'ala menyebut tentang orang musyrikin yang mereka ni buat apa? Tuan tengok. Dalam nota, kalau saya letakkan ada tanda dan ni, saya kata apa? Maknanya ada topik yang lain. Dan. Okay. Fokus dia sebenarnya, sasaran ayat tu, Allah nak cerita tentang orang musyrikin. Kenapa dengan orang musyrikin ni? Kan ayat ni surah Makiyah. Okay. So, ayat ni sasarannya awal kepada orang musyrikin. Okay. Kenapa dengan orang musyrikin ni? Okay, tengok baik-baik pada tajuk ni. Orang musyrikin ni, mereka telah mengingkari. Mereka tak percaya. Mereka membantah tentang apa? Ni. Yang pertama, mereka mengingkari kiamat tu nanti akan datang. Mereka mengingkari. Mereka tak percaya kiamat tu akan datang. Wujud. Tapi bukan sekadar tu je. Mereka juga sebenarnya mengingkari tentang kehidupan selepas mati. Mereka tak percaya. Kalau tulang-tulang dah hancur masuk dalam tanah, boleh cantum balik ke? Maksudnya, ada dua bentuk pertikaian ketidakpercayaan orang Arab musyrikin tentang hari kiamat. Pertama apa? Mereka memang tak percaya kiamat tu ada. Yang kedua, mereka tak mempercayai macam mana boleh nak hidupkan balik orang yang dah hancur tulang belulangnya. Jadi kedua-dua maklumat ini, tuan-tuan kena lihatlah pada ayat nombor 3 dan ayat nombor 6. Kalau tuan-tuan baca ayat 3 sampai 6 ni, bukan sekadar Allah menyebut mereka mengingkari kedatangan hari kiamat, tetapi Allah membalas bantahan itu, Allah jawab dengan 4 bantahan. Allah rad balik. Ada bahasa ada panggil rad. Rad ni macam kita bangkang. Kita lawan balik hujah yang mengingkari ni. Allah buat 4 bantahan. Sekejap. 4 pula. Maafkan saya. Ayolah boleh dia sekejap. Macam mana saya tulis ni? 1, 2, 3, 5. Okey. Boleh ambil 4 bantahan. Lepas tu, dekat topik kedua ni, Allah datangkan lagi 4 bantahan. So, semua sekali ada berapa bantahan? Kita jumpa ada 8 bantahan lah. Lepas tu kita kena tengok betul-betul dekat tajuk tu. 8 bantahan ni maknanya Allah rad kembali, Allah bantah 2 pengingkaran. Setiap satu pengingkaran Allah bagi 4 penolakan, 4 penolakan. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, cukuplah dengan kadar ringkas penerangan seperti itu, sebab kalau saya nak terangkan bantahan 1, bantahan 2, bantahan 3 ni memang akan ambil waktu yang agak panjang. Ini pun kita dah bahagi dah 2 siri untuk memahami satu juzuk. Okey, moga-moga tuan-tuan pelikon pun tuan-tuan tahulah ayat 39 ni tentang apa. So tuan boleh buat catatan di tepi Al-Quranul Karim. Kalau Quran tu tak ada tempat nak tulis, tampal kertas ke apa ke untuk rujukan. Baik, kemudian habislah pasal hari kiamat. Ingat surah Makiyah cerita tentang apa? Mengukuhkan tentang akidah kan? Tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang hari kiamat.
Lepas tu kita pergi bahagian 2. Bahagian 2 kita ambil ayat 10 sampai 21. Okey, ayat 10 dan sampai 21 ni dia dah pergi topik lain dah. Dia pergi topik lain tu topik apa? Dia dekat ayat 10 sampai 21 ni Allah cerita tentang siapa? Allah nak bawa contoh, ingat ya? Dia punya keyword dia adalah dia sebenarnya bahagian 2 ni sebenarnya contoh ni. Sebenarnya dia punya tu sebenarnya pasal syukur. Pasal bersyukur. Okey. Bersyukur ni kenapa? Allah datangkan contoh. Contoh apa? Mudahnya macam ni. Okey, dia mudah ingat dia tentang syukur. Kenapa dengan syukur? Orang yang bersyukur, orang yang tidak bersyukur. Ingat, mudah je dah ingat dia. Okey. Orang yang bersyukur ini bukan sekadar Allah datangkan contohnya siapa dia, tapi Allah juga sebut apa balasan dia. Ni dua sekali. Contoh, siapa yang bersyukur tu, apa balasan dia. Siapa contoh yang tak bersyukur tu, apa balasan dia. Moga-moga fahamnya kalau saya tulis macam ni. Contoh dan balasan. Maknanya ada dua topik. Contoh, lepas tu balasan. Moga tuan faham. Lepas tu kadang-kadang kalau kita baca baca buku saja kan, ada orang terima pasal sinopsis. Tapi kalau kita tak mengaji, kalau kita mungkin kita tak baca, tak tengok ayat, mungkin kita mungkin kita tak berapa faham sangat. Lepas tu saya kena terangkan. Kalau saya tulis contoh, maknanya contoh manusia. Apa balasan? So, ada dua-dua. Okey. Siapa yang bersyukur tu? Allah datangkan terlebih dahulu dua contoh manusia yang bersyukur. Siapa dia? Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita boleh tengok pada ayat 10 sampai ayat nombor 14. Saya dah bagi dah ayat dia. Mereka ni siapa? Orang yang bersyukur. Okay, orang yang bersyukur. Apa balasan yang Allah nak bagi kepada mereka? Yang ni kena tengoklah pada ayat itu. Jadi kalau kita nak pecahkan lagi, Nabi Daud ni ayat berapa ke berapa? Kita boleh tengoklah ayat 10, ayat 11. Nabi Sulaiman ni ayat 12, ayat 14. Okay, lepas tu Allah datangkan contoh lawan yang bersyukur tadi. Allah bawa kisah kaum Sabak. Oh, rupa-rupanya surah Sabak tentang kaum Sabak. Rupa-rupanya kaum Sabak tu kaum yang tidak mensyukuri nikmat Allah rupa-rupanya. Jadi nak tahu nikmat apa balasan dia, maka tuan-tuan kenalah tengok ayat 15 sampai ayat nombor 21. Jelas tuan-tuan? Okey. Jadi tuan-tuan kena bantulah. Maknanya kita kena tengok ayat tu 15 plus 1 tu pasal apa? Ya, tentang kaum Sabak. Nak tahu nikmat dia apa? Apa balasan dia, kena tengok dekat 15 pada 21 tu. Allah bagi mereka nikmat tau. Tapi akhirnya Allah tarik nikmat tu. Sebab apa? Ada sebab. Kalau Nabi Daud Sulaiman tak. Dia syukur, Allah kekalkan nikmat tu. Allah boleh tambah nikmat baru. Allah kekalkan nikmat sedia ada, Allah boleh tambah nikmat baru. Syarat apa? Syukur. Tapi kalau sahabat ni, dia dapat nikmat. Oh, belagak dia dapat nikmat. Dua nikmat tu. Akhirnya Allah ambil nikmat tu. Langsung nikmat tu hilang. Okey, jadi ayat 15 pada 1 ni lah kisah surah Sabak tu. Okey. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan bahagian 3. Okey, bahagian 3 ni ada ayat 22 sampai ayat nombor 30. Bahagian 3 ni, ayat 22 sampai 30 ni, Allah membawa kita semua kepada apa? Kepada ingat balik tentang orang musyrikin. Tadi kan kita jumpa orang musyrikin kan? Dekat ayat nombor bahagian 1 kan? Tapi Allah ulang balik. Maksudnya,
Sewaktu Allah cerita orang musyrikin ni, 8 bantahan tadi kan, Allah selit dulu cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dia macam ni. Ayat Quran ni dia bagus. Dia tak macam terus je soalan macam ni lah. Macam kita kan, kita macam dia macam di iklan dah. Selitkan cerita dia sikit, kita selit cerita lain sekejap. Macam tu. Lepas tu, masuk balik. Tapi ada kaitan. Dia ada kaitan cerita tu persesuaian dengan fokus surah Sabah tu. Okay. Jadi kaum Sabah ni, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni, mereka menjadi penanda aras kepada orang Arab musyrikin Mekah. Engkau nak jadi macam siapa? Kau nak jadi Daud dan Nabi Sulaiman? Atau kau nak jadi macam kaum Sabah? Itu ada kaitan dia. Tapi cara Allah nak sebut tu, Allah selitkan di antara bahagian satu. Tengok bahagian satu tadi kita belajar kan? Lepas tu diselitkan pada bahagian 3. Kenapa tak sambung je terus? Lepas bahagian 1 sambung terus lah. Ayat macam bahagian 3 ni. Tapi Allah letak cerita di tengah ni. Bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentangkan, nak menyampaikan mesej-mesej dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan, bahagian 3 ni Allah ulang lagi macam-macam pertikaian syubhat orang musyrikin tentang apa? Tiga isu. Ketuhanan, hari kebangkitan dan juga tentang kerasulan. So dalam kumpulan ayat ni, bukan sekadar Allah sebenarnya kenapa dalam ayat ni sebenarnya bukan sekadar Allah menceritakan apa mereka tak percaya, tapi sebenarnya Allah mengukuhkan, Allah menolak penolakan mereka tu, Allah bantah. So kita akan tengok ayat nombor 2 sampai ayat nombor 30. Kemudian bahagian 4 surah Al-Ahzab ni, ayat 31 sampai 42, dia dah masuk topik lain pula tau. Topik ayat 31 sampai 42 ni macam sama je orang yang kafir macam bahagian 3 tadi. Betul, dia memang sama, tapi dia dah masuk cerita tentang macam mana kehidupan mereka tu nanti di hari akhirat. Itu dekat 31 sampai 42. Tadi tu kita kena tengok. Mudah dia, dekat sini, Allah cerita tentang macam ni. Allah cerita orang-orang kafir ni di akhirat, mereka saling tuduh-menuduh, kecam-mekecam, laknat-melaknat. Sebab engkau lah aku jadi, sebab engkau lah ketua, kami ikut korang. Ketua kata, kau ikut aku kenapa? Macam tu. Dia saling tuduh-menuduh, saling memusuhi. Ini duduk dekat ayat 31 sampai 42. Secara umumnya begitu. Ni macam hari akhirat ni. Tema akhirat. Ya. Lepas tu, barulah kita masuk kepada bahagian 5. Bahagian 5 ni, Allah ulang balik masih lagi tentang orang musyrikin. Tapi cerita tentang apa? Allah nak kata orang musyrikin ni masih lagi tak nak insaf, tak nak taubat. Walaupun dah sebut tentang kaum Sabak, dah sebut, dah cerita di akhirat nanti mereka saling tuduh-menuduh, mereka masih lagi nak menolak kebenaran tu. Dalam masa sama Allah Ta'ala kata, terimalah Nabi Muhammad ni, terimalah kerasulan dia. Dan Allah minta mereka berfikir Muhammad ni seorang yang amanah, sifat dia apa dan sebagainya. Itu bahagian nombor 5. Dan masuk kepada penutup 51 sampai 54, Allah menutup surah Sabah ni dengan memberikan amaran. Allah menyebut nanti korang jadi apa? Apa amaran? Apa azab dia? Apa balasan dia? Apa akan jadi kepada korang nanti? Ayat 51 sampai 54. Itulah penutup surah Sabah. Nak tengok ayat dia, saya dah letakkan sikit lah ayat dia. Tapi kita tengok ayat dia kan. Kita tengok ayat. Kita tengok pada ayat dia, penutup kita akan jumpalah. Ketika akhirat kan mereka kata apa? Kami sekarang baru nak beriman. Amanna bihi. Dia kata, kami sekarang baru nak mengaku beriman kepada kebenaran yang buat oleh Muhammad.
Allah kata, oi, dah jauh dah sampai kiamat baru nak beriman. Dulu masa Nabi Muhammad ada depan mata, dekat dengan korang tak ada beriman. Oh, dah pergi jauh dah akhirat, baru nak beriman. Ah, Allah Ta'ala mengecam mereka. Allah kata, wa anna lahumut tanawusu min makan baik. Pada ayat nombor 53 Allah kata, sedangkan mereka sebelum ini telah mengkufuri, tak percaya kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tak percaya kiamat. Oh, dekat kiamat ni baru nak mengaku. Itu Allah kata, mereka juga dulu selalu mendustakan perkara yang gaib dari tempat yang jauh. Ingat tak tadi kita sebut mereka mengingkari apa? Kewujudan kiamat. Betul. Mereka tak percaya tak hidup semula. Oh, yang tak percaya tu tiba-tiba dah hidup pada hari kiamat tu, kan, dihidupkan kembali. Yang dulu korang tak percaya hidup tu, oh, baru dekat sini nak mengaku beriman. Itulah pada penghujung ayat bagi surah Sabah. Jadi surah Sabah ni, apa sebenarnya tujuan dia? Tengok dekat tujuan surah Sabah, penutup pengisah kita malam ni. Okay, surah Sabah ni sebenarnya surah yang Allah menjelaskan sebab yang boleh membawa kepada mengkufuri nikmat Allah. Dan Allah menerangkan tentang apa kesan dia kalau kufur nikmat Allah. Okey, contoh yang paling berkaitan dengan tajuk tujuan surah Sabah ni adalah kaum Sabah itulah. Apa kesan dia kepada kaum Sabah? Jadi kata kunci dia sebenarnya adalah itulah. Maksudnya dia kaum Sabah ni dia membawa karakter yang bukan syukur. Jadi kena ingat. Maksudnya macam mana nak buat? Okey. Surah Sabah ni ingat, dia karakter kaum yang ni mengkufuri nikmat Allah. Ingat macam tu. Dia berbeza dengan karakter surah Ibrahim. Kalau surah Ibrahim membawa karakter apa? Nabi Ibrahim. Oh, manusia yang syukur dan kesan-kesan dia. Tapi dekat surah Sabah, dia lawan. Dia berlawanan. Berlawanan tu apa? Yang ini mengkufuri nikmat Allah. Jadi apabila kita baca surah Sabah, kita masuk dalam suasana Allah kata tentang orang yang tak Allah, orang yang tak bersyukur nikmat Tuhan ni, kaum Sabah ni, kaum Sabah. Tapi bukan sekadar kita tahu karakter mereka mengkufuri nikmat, tapi Allah terangkan apa sebab dia. Lepas tu apa kesan dia. Kesan dia tu kan kita nampak dekat penutup ayat tadi. Lepas tu kesan dia dalam cerita kaum Sabah itu sendiri. Jadi surah Sabah ni memberikan mesej kepada orang Arab penduduk Mekah, kalau kamu mempunyai perangai yang sama macam kaum Sabah, maka ada kesan buruk yang menanti kamu. Tapi kenapa sampai kamu boleh jadi kufur ni? Itu yang kita sebut tadi. Mereka mengingkari kiamat, mereka lakukan kesyirikan dan sebagainya. Okay. Itulah seberingkas pengisian dapat saya kongsikan tuan-tuan bagi surah Sabah. Saya pun tidak boleh lama tuan-tuan sebab saya perlu bergegas untuk bermusafir. Saya akan bermusafir pada malam ni. InsyaAllah besok kita bertemu secara atas talian. Besok jam 10.30 pagi. Nanti saya bagi satu poster untuk update pengisian kita setiap Sabtu dan Ahad pagi jam 10.30. InsyaAllah kita sambung bahagian yang kedua surah, bahagian yang kedua juzuk yang kedua. Kalau tuan-tuan dah memang ada aktiviti lain dah rancang, tak apa, tetap boleh melihat secara rakaman. Sama ada melalui di FB page Malaysian Tadabbur Academy atau tetap boleh lihat di YouTube. Nanti tuan-tuan rajin-rajin lah ya, tengok dekat YouTube Akademi Tadabbur Malaysia, kita ada channel kita sendiri. Jadi kalau tuan-tuan rajin tekanlah butang subscribers ke, tekan butang loceng ke, itu semua bukan paksaan, tak ada apa-apa pun. Kita tak ada nak minta apa-apa pun. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak buat, tuan-tuan boleh buat lah. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, itu saja dapat saya kongsikan. Moga-moga malam ini
kita dapat mengingatkan kembali tentang Nabi SAW, kan? Kita ingat, oh, kita kena percaya kepada Nabi, taat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, apa-apa pun kita kena taat kepada Rasulullah SAW. Lepas tu, malam ni kita belajar tentang karakter orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya nikmat tu hilang pada dia. Dan orang tak syukur nikmat Allah ni boleh membawa dia kepada kekufuran. InsyaAllah nanti kita sambung surah Fatir dan kita sambung dengan surah Yasin esok pagi insyaAllah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa antum Terima kasih, fajr.